Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita masuk topik yang baru. Okay, standard kandungan 5.4 iaitu lemak. Okay, jadi ini adalah kesinambungan daripada apa yang kita belajar daripada proses bermulanya alkana, alkina, alkohol, dan hari ini kita akan masuk satu lagi ialah lemak. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ada 3 yang utama. Okey, 5.4.1. Okey, menyatakan kandungan, ejaan salah tu, kandungan lemak serta sumbernya. Okey, 5.4.2 membanding bezakan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, 5.4.3 menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey, jadi apa yang kita tengok kat sini ialah bila saya sebut standard pembelajaran ni, sebenarnya kamu kena kuasai. Kena kuasai apa perkara-perkara penting yang ada dalam standard pembelajaran tu yang perlu kamu kuasai. Okey, jadi cikgu minta tolong setiap kali bila cikgu ajar, cikgu tunjukkan standard pembelajaran tu, saya nak semua orang ambil catatan dan pastikan kesemuanya telah dikuasai. Okey, itu yang paling penting. Asas yang paling penting sebelum kita nak menghadapi peperiksaan. Okey, pengenalan lemak. Okey, bila kita sebut lemak, lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, jadi sama jugalah kita tengok alkohol itu. Okey, dia ada ciri-ciri dia tersendiri. Okey, jadi bagi lemak, dia punya unsur utama ialah karbon. Okey, ingat balik simbol C tu. Okey, kemudian hidrogen. Okey, simbol itu H. Dan satu lagi ialah oksigen. Okey, iaitu simbol dia O. Okey, yang ini adalah rujukan-rujukan yang kita boleh tengok daripada jadual berkala. Okey, lemak dalam dua keadaan. Dia boleh terbentuk dalam dua keadaan. Okey, yang pertama, pepejal pada suhu bilik. Okey, dan kemudian yang kedua, cecair pada suhu bilik. Okey, jadi ini adalah dua keadaan lemak. Okey, kemudian kita boleh pecahkan kepada dua. Okey, lemak boleh dibahagikan kepada lemak, ejaan ni silap sikit. Okey, lemak tepu dan satu lagi ialah lemak tak tepu. Okey, jadi kat sini kita akan tengok yang mana satu yang kita boleh katakan lemak yang baik dan satu lagi manakah yang lemak yang tidak baik. Okey, jadi ada dua ni, lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, setakat ni boleh ikut. Okey, asas dahulu. Boleh respon dalam chat. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu minta kalau boleh semua orang respon. Respon. Okey, jangan jadi pasif. Okey, KSSM tak menggalakkan anda menjadi seorang yang pasif. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Okey, kamu boleh respon dekat chat. Cikgu memang tak boleh dengar suara walaupun kamu bercakap. Saya tak boleh dengar suara kamu sebab saya rekod. Rekod, jadi saya tak boleh dengar soalan yang kamu cakap dekat dalam mic kamu lah. Okey. Okey, setakat ni semua orang boleh ikut. Okey, jadi kita teruskan. Okey, jadi kalau kita tengok tadi, okey, unsur-unsur yang ada dalam lemak tu, okey, dia ada H, ada C, kemudian ada O. Okey, jadi ingat balik. Okey, dan satu lagi kita dah belajar itu, ada satu ikatan dengan dua ikatan ni kita panggil apa tu? Ikatan apa tu? Cuba ingat balik. Ni nampak molekul lemak ni sangat panjang. Itu sebabnya kita tengok ada, boleh dikatakan lemak ni adalah antara sumber tenaga yang paling utama dalam tubuh badan manusia. Okey, okey. Kalau ada simbol 2 dan 1 ni kita panggil apa ni? Ikatan apa? Cuba ingat balik. Okey, kalau yang ada 2 ni, ikatan apa kita panggil?
Kita dah belajar yang lepas, alkana dan alkina tu. Cuba ingat balik. Okey, kalau kamu tengok kat sini, ada dua ikatan ni. Ini kita panggil dia ikatan dobel. Kalau dia ada satu ikatan kat sini, C dengan C ni, ini kita panggil dia ikatan tunggal. Okey, jangan lupa tu Okey, jadi saya dah sebutkan tadi, okey, dalam lemak tadi ada H, ada C, okey, ada O. Okey, kemudian kalau kita ingat balik, alkohol, okey, bahan yang membentuk alkohol akan digabungkan dengan satu kumpulan yang kita kenali sebagai kumpulan apa? Cuba ingat balik. Bahan tu, okey, daripada alkana tu, dia bila dia berubah menjadi alkohol, okey, dia ada bergabung dengan satu kumpulan. Okey, satu kumpulan tu apa nama kumpulan dia? Okey, tahu cakap tak tahu. Kalau tahu, terus bagi dengan jawapan. Kena faham, konsep ni kena faham. Okey, kimia ni kena tu yang kita kena faham tu dulu. Okey, cikgu minta respon, jangan senyap. Semua orang respon. At least dekat chat ni ada semua nama kamu. Okey, tak tahu, tak apa. Okey, yang lain? Jangan senyap. Saya tak tahu. Saya kalau kamu tak tahu, macam mana saya nak bantu kamu? Okey, Syafiq tak tahu. Okey, lain. Okey, ramai yang tak tahu. Okey, ingat balik yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, kita kenali dia sebagai kumpulan hidroksil. Okey, alkohol ni dia mesti ada cantuman kumpulan hidroksil, baru dia boleh menjadi alkohol. Okey, alkohol. Okey, boleh ni. Okey, barulah dia jadi etanol. Sebab kenapa dia jadi etanol? Sebab dia menjalankan proses penapaian atau fermentasi. Okey, dan kemudian ada bergabungan daripada kumpulan hidroksil. Okey, boleh? Faham? Jadi kumpulan hidroksil pada alkohol. Okey. Boleh ni? Faham? Okey, yang akan membentuk OL. Okey, jadi kita nak tengok pula apakah gabungan yang kat belakang ni yang menghasilkan bentuk lemak. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok keadaan lemak ni, okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan kat sini lah. Okey, okey, tadi kalau lemak ialah kumpulan apa tadi? Cikgu sebut tadi. Respon sikit. Cuba type nama dia dekat chat tu. Cepat. Kita ada satu topik lagi. Cikgu nak habiskan 2 topik ni. Lemak ni sekejap je. Okey, kumpulan apa tadi? Alkohol tu. Hidroksil. Okey, ejaan dia tolong tambah K, Syamil Okey, yang lain tu dah betul. Okey, jadi tambahkan OK je. K je. Hidroksil. Okey. Okey, jadi kumpulan hidroksil. Okey. Okey, tapi kalau kita tengok kat sini, okey, kalau hidroksil, okey, hidroksil dia ending dia, okey, cikgu type kat sini. Hidroksil. Okey, ending dia ialah OH. Ini ialah untuk membentuk alkohol. Okey. Okey, faham ni? Dia hidroksil. Okey, dia adalah OH dekat bahagian belakang lah untuk membentuk alkohol. Tapi kalau katakan untuk lemak yang merah ni kita panggil dia karboksil. Okey, karboksil. Okey, kalau kita ejaan dia ialah COOH. Okey, ini ialah untuk gabungan bagi lemak. Okey, jadi tengok ejaan tu betul-betul. Okey, kadang-kadang cikgu sebut pun, kadang-kadang kamu tulis pun salah. Okey, faham ni? Jelas? Okey, jelas pun tolong respon dekat dalam chat. Jelas-jelas tak tahu, cakap tak tahu. Okey, jadi ingat je. Kalau bila dia tanya kumpulan dalam alkohol, ialah hidroksil. Kalau dia tanya kumpulan tu adalah kumpulan lemak, kamu tahu dia adalah kumpulan karboksil. Okey, jadi ingat tu. Okey, ni adalah gabungan yang
kita tahu okey ini ialah yang akan membentuk lemak. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, jadi kalau kita tengok keadaan lemak, okey, karboksil tu Atira ialah kumpulan yang bergabung dengan lemak. Okey, cikgu susah juga nak terangkan sebab kita tidak belajar tentang struktur atau formula dalam kimia. Cuma kita bagi sains teras ni kita hanya diterangkan okey gabungan-gabungan apa. Okey, boleh? Jadi kamu ingat je nama dia tu kalau dikatakan untuk lemak, ingat je lah kumpulan dia ialah karboksil. Okey, dia punya unsur yang ada dalam tu COOH. Okey, cikgu boleh terangkan tapi sebab kita tak ada asas kimia. Kamu tak ada asas kimia sebab sains teras hanya belajar sedikit sahaja. Okey, kalau budak kimia boleh. Okey, faham ni? Jadi kita tak mendalam sangat lah. Okey, karboksil dengan hidroksil tu. Jadi kamu ingat je cukup. Lemak, karboksil, alkohol ialah hidroksil. Okey, itu yang paling penting. Okey, kita tengok keadaan lemak. Okey, kalau kita tengok keadaan lemak kat sini, okey, dia boleh dalam dua keadaan. Okey, satu ialah pepejal dan satu lagi ialah cecair. Jadi cikgu minta tolong kalau katakan cikgu pergi terlampau laju, okey, kamu boleh cakap dekat chat tu. Okey. Kamu cakap dekat mic boleh tapi saya tak dengar. Kalau rakam, saya start rakam je memang saya tak dengar suara kamu. Okey. Nanti cikgu nak kena belajar dengan orang yang lebih pandai lagi lah. Kenapa dan mengapa. Okey, jadi kamu respon je dekat chat. Okey, kalau cikgu tak rakam, cikgu boleh dengar suara kamu. Okey. Jadi kamu boleh tanya dekat chat tu. Okey, cikgu jangan pergi terlampau laju. Okey, dan sebagainya. Okey, type je dekat ruang chat. InsyaAllah cikgu perlu ulang, saya akan ulang. Okey, boleh? Okey, jadi kalau kita tengok tadi keadaan lemak ada dua. Satu pepejal. Okey, kebanyakan lemak yang dalam bentuk pepejal ni adalah berasal daripada sumber lemak haiwan. Okey, contoh dia, okey, kita ambil daging daripada ikan, lembu, kambing dan juga ayam. Okey, kadang-kadang kamu pernah dengar kan, bila sebut daging ni dia pernah panggil, kalau dalam istilah bahasa Inggeris dipanggil white meat and red meat. Jadi antara daging tu sendiri pun yang mana ada yang baik, yang mana tidak baik. Okey, bukan tak baik lah, dia sebenarnya kalau kita ambil dalam kuantiti yang mencukupi, dia okey. Tapi biasanya jarang orang dapat value yang sebenar untuk tubuh badan dia ambil makanan tersebut. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok cecair pada suhu bilik, okey, lebih dikenali sebagai minyak. Okey, cair ni biasanya minyak. Okey, kebanyakan berasal daripada tumbuhan. Contohnya minyak sawit, minyak kelapa. Sekarang pernah jumpa lagi tak minyak kelapa? Pernah jumpa tak? Boleh respon kat cikgu tak minyak kelapa? Zaman-zaman cikgu dulu minyak kelapa ni famous. Okey, dia orang ambil isi kelapa tu dia jemur, dikeringkan, lepas tu dia perah, dia dapat minyak dan sebagainya. Okey, minyak kelapa lah. Okey, sekarang orang dah tak buat lagi. Okey, minyak kacang soya. Okey, tak kisahlah kalau kamu pergi dekat pasar raya, sebenarnya kamu boleh tengok pelbagai jenis minyak. Okey, dia ada minyak bunga matahari, minyak zaitun dan sebagainya lah. Okey, itu adalah keadaan atau bentuk-bentuk lemak. Okey, jadi kamu tengok. Okey, siapa pernah terlibat semasa memasak sup sewaktu kenduri kahwin? Pernah tak? Pernah tak terlibat? Respon dekat chat tu cikgu nak dengar, nak tahu. Pernah ke tak pernah? Kalau tak pernah, tak apalah. Kalau yang pernah. Okey, saya nak tahu yang experience orang yang pernah mengacau sup. Okey, tak. Okey, ramai tak. Okey, ada tak yang terlibat? Okey, biasanya kenduri kahwin lah kalau kita buat secara bermasyarakat kan. Tapi sekarang ni semua dah gunakan catering. Okey, ada? Tak ada Tak ada. Okey, kalau masa zaman cikgu dulu, kalau kenduri ni, kalau kita buat sup ni,
Okey, biasa sup tu sup lembu lah atau sup lembu, sup daging Okey, jadi daging biasanya daging lembu lah, daging lembu, daging kerbau, tu dua lah dia orang banyak buat sup. Okey, jadi bila kita panaskan, okey, dia tak semestinya tunggu kenduri, kalau ke dekat rumah pun cukup. Okey, kalau kita masak sup daging. Okey, kalau sup daging tu kalau kita biarkan lama dalam keadaan sejuk, apa akan berlaku? Apa akan berlaku pada sup daging tu? Apa yang kita boleh nampak dekat permukaan sup tu? Boleh respon kat cikgu tak? Apa akan berlaku? Ni kalau rasa masak sup semua orang pernah tengok. Okey, betul. Macam ada lemak berkumpul dekat permukaan sup. Okey, lemak akan naik. Okey, kalau biasanya lemak-lemak ni kita akan ambil, kita akan buang. Ambil, kita akan buang kan. Okey, itu sebab dia ialah lemak daripada haiwan. Okey, sebab lemak haiwan ni kebanyakan dia adalah lemak dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Itu sebabnya kadang-kadang ada setengah orang cakap bila kita nak makan sup tu sebenarnya sesuai dalam keadaan yang kalau kita nak minum mesti sesuai dengan air yang panas. Okey, air panas lah, air suam lah. Okey, sebenarnya tak berapa baik kalau kita makan sup dengan air yang sejuk. Okey, jadi air sejuk ni akan cepat pembekuan lemak dan sebagainya. Okey, ini antara keadaan lemak. Okey, setakat ni boleh ikut. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, perbandingan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, gambar ni kamu boleh tengoklah. Ini adalah gambar bentuk lemak. Lemak. Okey, ada dalam tubuh badan kita. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, persamaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu ni ada 3 yang utama. Okey, yang pertama ialah unsur. Okey, unsur sama ada lemak tepu atau lemak tak tepu ni, dia semuanya sama. Karbon, hidrogen dan juga oksigen. Dan kita tahu lemak ni dia tidak larut dalam air. Dan satu lagi sumber yang penting bagi lemak ialah asid lemak pada tubuh badan. Okey, jadi ini adalah beza antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, kalau kita tengok perbezaan, okey, biasanya sumber kebanyakan lemak tepu ialah lemak dari haiwan. Okey, kalau lemak tak tepu ni ialah lemak tumbuhan. Okey, jadi kalau keadaan suhu bilik semua dah tahu tadi. Okey, kalau daripada haiwan ni pepejal, okey, daripada tumbuhan ni kebanyakannya adalah bentuk minyak atau cecair. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini takat lebur, okey, dia adalah sangat tinggi. Okey, bagi lemak tak tepu sangat rendah. Okey, jadi kalau bilangan atom hidrogen dalam molekul, okey, kalau lemak tepu ni kebanyakan dia maksimum. Okey, kalau lemak tak tepu ni ialah belum maksimum. Okey, yang ni saya rasa kamu akan tak berapa faham lah bilangan atom hidrogen. Okey, masa dia kat sini. Okey, cikgu reverse balik slide. Okey, nampak ni? Okey, kamu tengok kat sini. Bilangan atom hidrogen. Okey, bagi lemak tepu dia full, penuh. Okey, diisi dengan penuh, tak ada ruang kosong. Okey, tapi kalau lemak tak tepu tadi dia ada ruang-ruang kosong. Jadi dia tidak maksimum. Okey, setakat ni boleh faham? Jelas? Jelas atau tidak? Kita ada kimia sikit lah. Okay, topik ni memang banyak kimia. Okey, jelas tak? Okey, yang dikatakan sebagai bilangan atom hidrogen dalam molekul ni maksimum dan belum maksimum. Okey, Atira kat mana yang tak faham tu? Kurang. Okey, tulis soalan sikit kat situ. Baru cikgu nak jelas. Okey, tak apa, kita bantu juga. Ada juga kawan-kawan kita yang senyap ni. Okey, yang kat mana tu? Kurang kat mana? Okey, cikgu ambil balik gambar ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, katakan kita ada unsur ni, karbon ni semua, semuanya telah diisi.
Tapi kalau belum bagi lemak tak tepu tadi, dia ada hidrogen ni tidak diisi. Bilangan atom hidrogen tu tidak isi. Okey, jadi mana ada kosong. Okey, jadi kalau katakan macam ni, penuh. Okey, kalau yang kat sini, kalau kat sini, kalau kita tengok cikgu kenapa pula yang atas ni tak ada pula? Sebab ini adalah ikatan Dubel. Ikatan Dubel tu sebabnya cikgu tak nak terangkan sebab nanti dia akan jadi lebih kompleks. Okey, jadi kamu tengok je. Okey, kat sini semua hidrogen diisi. Jadi maknanya bilangan atom hidrogen tu telah diisi dengan penuh. Kalau mereka katakan itu untuk lemak tepu. Tapi kalau lemak tak tepu tu, okey, ada kat kawasan-kawasan sini yang belum diisi oleh hidrogen. Okey, faham? Atira? Yang ni dah diisi, yang ni semua penuh. Okey, kalau yang belum diisi, lemak tak tepu tu ada H kat sini, ada yang tak ada. Okey, kosong. Jadi mana belum lagi maksimum. Okey, faham? Okey, ni macam kata rumah ni, macam katakan yang ini ialah lemak tepu. Okey, H ni ialah orang yang tinggal dalam rumah ni. Okey, jadi maknanya kat sini tak ada dah ruang bilik, semua dah penuh dah. Bagi kalau lemak tak tepu tu pula, okey, ada juga bilik-bilik ni kosong. Itu kita panggilkan dia sebagai lemak tu belum diisi secara maksimum. Okey, faham? Okey, antara okey. Jadi kamu dah nampak dah tadi. Okey, isi maksimum, isi tak maksimum. Okey, boleh tak cikgu nak tanya? Agak lemak mana yang paling baik? Yang penuh ke yang tak penuh? Diisi dengan molekul bilangan atom hidrogen. Yang mana yang paling baik? Yang diisi penuh atau yang tak diisi dengan penuh? Okey, bagus. Mana yang tak penuh. Itu adalah yang lebih baik. Okey, bagus. Okey, jadi semua orang dah faham dah tu konsep dia. Okey, kemudian kita tengok penambahan atom hidrogen ke dalam molekul. Okey, dia merujuk kepada yang atas ni balik. Sebab kat sini maksimum bagi lemak tepu. Jadi maknanya dia tidak boleh lagi diisi. Okey? Okey, kalau katakan lemak tak tepu tadi sebab dia punya bilangan atom hidrogen dia belum lagi maksimum, mana dia boleh diisi. Okey, betul. Yang apa yang respon ni yang tak penuh, okey? Betul. Jawapan tu betul. Okey, jadi faham ni dia punya perbandingan ni daripada segi persamaan dan juga perbezaan. Okey, faham? Ada apa-apa soalan nak ditanya? Okey? Okey. Rafika je seorang faham. Yang lain ni? Faham ke? Selalu anak murid saya, yang pelajar saya yang lepas-lepas kalau topik sebatian karbon ni banyak soalan. Kelas ni senyap je. Kan cikgu cakap senyap ni dia ada dua. Sama ada dia faham, okey, atau satu lagi dia tak tahu. Okey, respon. Baru saya tahu perkembangan, okey. Saya sebenarnya kalau ikut kamu juga, saya tak nak kamu respon dekat mic tu. Sebab mic ni, dan kalau kita buka kamera sebenarnya kalau ikutkan apa yang saya baca lah. Betul ke tak betul, dia kata data tu pakai lebih sikit. Okey. Okey, boleh? Faham? Okey, lemak Syamil, kenapa lemak tepu maksimum? Tak, memang dia punya keadaan dah Syamil. Kita tak boleh cikgu nak cakap kenapa dia tu maksimum. Okey, sebab semuanya telah diisi dengan atom hidrogen. Itu adalah ciri-ciri dia. Okey, macam contohlah kenapa sel saya menjadi sel Cikgu Azman. Semua orang pun tak boleh nak jawab kan. Saya pun sama jugalah. Okey, dia dah memang kajian saintis, dia dah kata macam tu. Okey, jadi kita kena terima. Okey, boleh? Cuma yang masalah sekarang kamu tak faham sebab saya nak terangkan lebih sebab kamu tak belajar kimia dengan ni lah, dengan intensif lah. Okay, saya rasa kalau kamu belajar dengan kimia, kenapa dia jadi maksimum, kenapa dia jadi belum maksimum, dia ada sebab dia. Okay, saya tak nak masuk sebab tak berapa masuk sangat dalam silibus kita. Okay, boleh? Boleh Syamil? Faham? Cuma kita sainteras kita terima je.
Okey, lemak tepung dia punya bilangan atom hidrogen dia maksimum, itu saja. Kenapa, mengapa, tu bukan peringkat kita lah. Okey, sebab apa, kalau dia belajar kimia memang dia kena buat. Kita tak perlu sangat. Okey. Okey, untung. Itu sebabnya kalau ikutkan sains teras ni sebenarnya kamu boleh skor sebab kita tak mendalam sangat. Kalau kita mendalam, tu dia akan jadi masalah. Bukan masalah juga, kalau kita faham tak ada masalah. Okey, kita tengok yang seterusnya, lemak. Kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan tubuh badan manusia. Okey, jadi bila kita sebut lemak, biasanya kita selalu kaitkan dengan satu ayat atau satu terma yang kita panggil dia sebagai kolesterol. Okey, bila sebut kolesterol ni, apa yang kamu faham? Selain saya tak nak tengok yang daripada slide ni. Okey, apa yang kamu faham? Okey, kamu dengar kan selalu orang cakap kolesterol, sampai filem pun ada buat, Cinta Kolesterol, Kampung Kolesterol. Okey, apa tu? Apa maksud kolesterol yang kamu faham dalam kepala, dalam pemikiran kamu? Okey, boleh respon kat cikgu tak? Sebut kolesterol ni lah. Boleh respon? Kandungan lemak yang berlebihan. Okey, lagi? Lain selain daripada tu, siapa lagi? Syamil, yang lain tak nak respon ke? Senyap je. Saya nak semua respon. Saya sepatutnya ada 12 orang student kat sini boleh respon. Okey, boleh? Cikgu boleh terima kandungan lemak yang berlebihan. Okey, kolesterol. Okey, lagi. Senyap je. Tak ada dah. Syafiq, tak nak respon Syafiq? Kadar lemak yang banyak. Okey, bagus. Okey, betul lah tu. Benda-benda yang betul lah. Konsep kamu tu betul lah. Okey, lagi. Okey, tubuh badan manusia, kenapa lemak ni terjadi? Cuba ingat balik, kita pernah belajar dulu makanan masa di menengah rendah dulu. Kenapa lemak ni terjadi? Disimpan dalam tubuh badan manusia. Macam cikgu lah. Kenapa katnya? Terutamanya masa PKP ni memang lagi banyak lemak lah. Mengambil kalori makanan kalori yang berlebihan. Okey, jadi betul. Okey, mengambil kalori yang berlebihan. Okey, mana kita kena tahulah kalau kita peringkat remaja berapa kalori yang kita kena ambil atau keperluan dalam tubuh badan kita. Okey, kalau dewasa macam mana? Okey, tu sebagainya lah. Okey, jadi kalau kita tengok konsep ni, bila kita sebut kalori ni, biasanya ialah yang menjadi lemak ni kebanyakan adalah kalori yang tidak digunakan. Okey, yang ni semuanya akan ditukarkan kepada bentuk lemak. Okey, boleh? Faham? Yang digunakan akan habis digunakan. Okey, jadi kalau yang tak digunakan tu, jadi semua kebanyakan dia akan menjadi lemak. Okey, jadi kita tengok pula kolesterol. Okey, jadi kalau kita tengok sini, kolesterol ialah bahan karbon organik yang berwarna putih. Okey, lemak tepung daripada sumber haiwan seperti keju, bukan kaju ni, keju, telur, mentega, daging yang mempunyai kolesterol yang tinggi. Jadi siapa yang suka makan telur, makna kolesterol dia tinggilah. Okey, haiwan dan sebagainya lah. Okey, tapi semuanya kalau kita katakan kat sini kolesterol yang tinggi ni kebanyakan ialah hasil-hasil produk daripada haiwan. Okey, itu semuanya kolesterol dia tinggi. Okey, kita tengok Okey, adakah kolesterol tu tak baik? Okey, jom kita tengok. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kolesterol ni, kepentingan kolesterol ni, dia adalah tujuannya adalah pembentukan membran sel badan. Okey, bukan membaran ni. Membaran ni marah. Membran sel badan. Okey, kemudian adalah penting untuk sintesis jus hempedu. Okey, dan juga hormon seks. Okey, ini adalah kolesterol. Okey, dan juga penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah pada cahaya matahari. Okey, itu sebabnya kita tengok sebelum pukul 11 cahaya matahari sampai pada kulit tu. Kemudian
Kenapa kita boleh dapat vitamin D adalah disebabkan dekat kulit kita tadi ada unsur-unsur kolesterol, okey, yang boleh menghasilkan vitamin D. Okey. Okey, jelas ni. Setakat ni boleh ikut kepentingan kolesterol. Faham? Rasul okey, Rasul? Faham? Rasul tak respon pun, senyap je. Ada Mazlan pun senyap, Fatin pun senyap. Okey. Orang yang sama je. Rajin dia nak buka chat, nak menaip. Yang lain tak nak, senyap je. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kesan kolesterol berlebihan dalam darah. Okey. Jadi kalau kita tengok, bila kolesterol ni berlebihan dalam darah, okey, yang pertama, dia boleh menjadi batu karang hempedu dan juga boleh menyebabkan jaundice. Okey, apa maksud jaundice? Siapa pernah dengar ayat jaundice ni? Jaundice. Penyakit berkaitan dengan apa tu? Okey, apa simptom dia? Okey. Boleh respon kat cikgu tak? Jaundice ni. Jaundice ni apa? Okey, penyakit yang berkaitan dengan apa agaknya? Tak tahu Okey, pernah dengar demam kuning? Siapa selalu kena demam kuning ni? Kuning, okey, bayi. Okey, maknanya bayi yang baru lahir. Okey, tu jaundice lah. Okey. Okey, bagus. Okey, makna faham lah Jadi jangan ingat silap jangan tulis demam kuning, kamu kena tulis jaundice. Okey. Jadi membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu. Okey, kemudian salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Okey, jadi ingat je kalau jaundice ni hatilah. Okey. Okey, mendapan kolesterol pada bahagian dinding arteri dan boleh menyebabkan arteriosklerosis. Okey, apa maksud dia kat sini? Kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian arteri menjadi semakin sempit. Okey, jadi lumen arteri yang sempit ini akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai arteriosklerosis. Okey, jadi bila kita sebut arteriosklerosis ni, jadi pemendapan tu banyak berlaku di salur darah arteri. Okey, ingat, pembuluh darah utama kita ada dua kan yang paling penting kan. Satu arteri, satu lagi. Boleh respon kat cikgu tak? Kita buat pembelajaran yang lepas. Arteri ni membawa gas-gas darah beroksigen kan. Okey, bawa darah beroksigen, oksihemoglobin. Satu lagi pembuluh darah yang paling utama dalam tubuh badan manusia. Cuba ingat balik. Apa dia? Nama dia. Bermula dengan huruf V. Apa dia? Satu arteri, satu lagi. Boleh respon kat chat? Apa nama dia? Senyap ni. Tahu ke tak tahu ni? Pembuluh darah manusia yang utama ada dua kan? Apa dia? Okey, satu cikgu dah sebut tadi, arteri. Satu lagi yang bermula dengan huruf V. V. Bermula dengan huruf V. Vektor, salah. Okey, lain-lain. Vein. Betul. Vein. Dalam bahasa Melayu apa dia? Vein tu betul lah tu. Artery and vein. Dalam bahasa Melayu kita panggil vena kan? Betul? Betul. Jadi ni adalah salur darah kan, kita belajar salur darah ni dalam tubuh badan manusia ada 3. Arteri, vena dan satu lagi kapilari darah kan? Betul? Ingat tak lagi? Jangan lupa sebab KSSM ni pembelajaran berterusan. Jadi kamu kena ingat juga pembelajaran yang lepas. Okey, jadi cikgu tak nak satu hari nanti bila kamu tengok soalan ni, kamu akan salahkan. Ni kita tak belajar balik.
Jadi tak boleh. Sebenarnya pembelajaran tu adalah berterusan. Jadi kamu kena ingat apa yang kita dah belajar daripada lower form tu, kita kena ingat. Okey, jangan biarkan. Okey. Okey, setakat ni boleh faham tentang kesan kolesterol tu? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok batu hempedu, okey, menyebabkan jaundice. Okey, kita tengok sini adalah kita punya batu, kita punya hempedu. Ini hempedu. Okey, ni salur hempedu. Okey, ni adalah kita punya apa? Tadilah batu hempedu ni. Okey, yang daripada kolesterol tu. Okey, jadi nampak dia dekat dengan apa ni? Dekat hati. Dekat kawasan hati. Samalah kalau kita, siapa yang pernah tengok kalau kita keluarkan isi perut ayam tu, okey, jadi apa yang kita kena buat dulu? Apa yang kita kena buang dulu? Okey, atau kita ambil je perut ayam tu, kita boleh ke makan hati, pedal, apa dan macam-macam dalam ayam tu semua? Tak kan? Kita kena buang apa agaknya? Selalu orang yang jual ayam ni apa yang akan buang dulu? Pada bahagian organ dalaman ayam ni. Okey, dia akan buang ni lah kan. Apa kita panggil ni dekat ayam ni? Empedu lah kan. Kalau empedu ni pecah, apa akan berlaku? Hati ni akan jadi pahit dan sebagainya, dan banyak lagi lah. Jadi organ dalaman tu tak boleh dimakan lah. Okey, itu antara contoh. Okey. Okey, jadi itu adalah sebab kalau kita tengok, okey, batu empedu ni, okey, sebabkan kalau kita tengok dia berhampiran dengan hati. Okey, jadi itu sebabnya dia mudah kena jaundice. Okey, ini adalah contoh batu hempedu daripada kolesterol. Kamu tengok saiz dia sangat besar. Okey, ada yang sampai mencecah ke 3 cm. Okey, hanya dengan kolesterol sahaja. Okey, jadi yang kat sini lah yang doktor akan kena keluarkan. Okey, buang dan sebagainya. Okey, faham? Okey, jadi bila sebut jawapan apa akan berlaku, okey, salah satu dia ialah batu hempedu. Okey, boleh faham? Setakat ni boleh ikut? Okey. Okey kan, kita tak sangka kan kolesterol makanan tu boleh jadi batu kan? Macam bentuk batu. Okey. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, nampak ni perbezaan bayi ni baru lahir, kemudian berapa jam yang seterusnya dia jadi macam ni. Okey, nampak tak beza warna ni? Jelas tak dekat slide tu? Kamu nampak tak bayi yang baru lahir macam ni? Tapi selepas berapa jam, okey, dia akan menjadi warna kuning. Okey, ini yang kita panggil dia sebagai jaundice. Okey, jaundice. Okey. Okey, jelas ni? Okey, yang ni tak payah sangatlah, tak banyak sangat isu dia. Okey, kemudian kita tengok mendapan kolesterol. Okey, ni cikgu fokuskan adalah daripada salur darah arteri. Okey, nampak ni? Okey, ni pembuluh darah, ni kolesterol, kemudian dia melekat. Okey, jadi apa akan berlaku ni? Dia akan bertambah besar. Okey, jadi saluran kat sini akan jadi bertambah sempit. Okey, sama juga dekat sini. Kamu tengok ni, pemendapan kolesterol. Okey, jadi akhirnya bila dah terlampau banyak, apa akan berlaku? Darah kita akan tersekat. Okey, jadi sini yang kita panggil dia sebagai trombosis tu. Okey, darah tu berkumpul pada satu tempat. Okey, sebab dia tersekat. Okey, kita ingat balik sel darah merah kita ialah sel. Okey, jadi dia sama juga. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok tadi kolesterol. Mula tadi kita tengok lemak, kemudian kita dah tengok lemak tepu, lemak tak tepu. Okey, lepas tu kita tengok tadi kolesterol. Okey, hari ni kita nak tengok kolesterol. Okey, mana satu kolesterol yang baik, mana satu kolesterol yang tidak baik. Okey, jadi cikgu type kat sini dulu. Okey, apa maksud LDL tu? LDL ni okey, dipanggil dalam bahasa Inggeris sebenarnya ayat dia low density lipoprotein. Okey, lipoprotein. Okey. Okey, dan satu lagi ialah HDL, kita kenali sebagai high density
lipo lipoprotein. Okey, ni semuanya adalah ni. Okey, kita tahu kan lipoprotein tu adalah, protein ni adalah sumber dia adalah kebanyakannya adalah daripada daging kan. Okey, daging. Okey, jadi ada dua lah tu. Okey, jadi jenis LDL dengan HDL. Okey, jadi biasanya kalau kita kata LDL ni biasanya adalah kolesterol yang jahat. Tidak baik. Kalau HDL ni ialah kolesterol yang baik. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Jelas? Jadi kamu tak perlu tulis saya penuh. Kamu hanya tulis LDL, HDL. Okey, dia kata mana satu yang baik. Ingat je, H high, markah penuh, high. Jadi mana dia adalah yang paling baik. Okey, yang tidak baik ialah low. Maknanya nilai dia adalah sangat rendah. Okey, jadi kita tengok macam mana keadaan dia. Okey, jadi kalau kita tengok arteriosklerosis, okey, sambil tu kamu boleh tengok sikit video ni. Okey, ni adalah pemendapan. Okey, jadi yang pertama kalau kita tengok, okey, yang pertama plak. Okey, jadi yang berkumpul yang tadi semakin menebal tadi itu semua kita panggil plak. Okey, akan berkumpul di dinding arteri, okey, pembuluh darah kita. Okey, kemudian di mana akan menyempit dan akhirnya menyekat pengaliran darah. Okey, jadi darah ni akan tersekat banyak kat sini. Okey, akhirnya kat sini lah yang akan jadi trombosit. Okey, jadi kemudian dia boleh kadang-kadang sampai satu tahap, okey, tekanan yang terlampau tinggi, okey, salur darah ni juga boleh pecah. Okey, kemudian yang kedua tu kalau kita tengok plak akan tertanggal, okey, daripada dinding arteri bila-bila masa dan arteri menjadi sempit serta-merta. Plak yang tertanggal itu dikenali sebagai trombosit. Okey, trombosit. Cikgu panggil tadi trombosit lah atau trombus. Okey, kemudian yang ketiga, plak akan melebahkan dinding arteri sehingga menyebabkan arteri membengkak dan menonjol keluar. Ia dikenali sebagai aneurisma. Okey, yang tu kita panggil pendarahan dalaman yang parah akan berlaku sekiranya aneurisma pecah. Kan cikgu cakap kalau arteri ini pecah, okey, ini akan berlakunya aneurisma. Okey, jadi mana contoh lah. Kalau macam contoh yang biasa kalau kita tengok ni apa yang berlaku dekat aneurisma ni ialah biasanya kalau berlaku kecederaan lah. Tapi kalau arteriosklerosis ni boleh juga menyebabkan aneurisma. Macam contoh kalau kita pernah tengok tak kalau orang accident, okey, bila dia jatuh, okey, kita tengok tak luka tapi kulit dia berwarna merah daripada dalam. Okey, itu adalah kita panggil dia aneurisma. Okey, boleh faham? Jadi arteriosklerosis ni juga boleh menyebabkan aneurisma. Okey, faham tentang aneurisma ni? Jelas? Dah tak nak respon lah. Jelas ke tak jelas ni? Cikgu cakap pasal apa ni? Yang jelas tu yang cikgu cakap pasal apa tu? Cuba eja balik kat situ. Okey, tertinggal you Syamil. Pasal apa Asfi? Okey, maksud cikgu macam ni. Tadi kalau katakan orang accident, okey. Okey, kalau apa kita tengok kat sini apa ni? Kalau macam contoh orang accident dia luka dalaman, kita nampak merah. Okey, merah. Jadi maknanya kat sini kita tengok kat situ ada aneurisma. Okey, itu yang accident lah. Tapi kita kena ingat yang cikgu cakap tadi ialah tentang arteriosklerosis. Jadi mana arteriosklerosis ni kalau dia pecah juga dia boleh menyebabkan aneurisma. Okey, faham ni? Jadi saya nak kamu faham tentang terma-terma tu. Jadi besok yang saya takut ialah bila keluar dalam soalan objektif kamu tak boleh jawab sebab kamu tak faham terma ayat ni. Okey, kita tengok kesan arteriosklerosis. Okey, jadi orang yang kena arteriosklerosis ni, apa akan berlaku pada dinding arteri dia?
Okey, bagus. Menyempit. Okey. Jadi arteri tu menyempit. Okey, jadi ini akan berlakunya hipertensi. Okey, hipertensi. Okey, kemudian dia boleh menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Okey, kemudian stroke. Okey, stroke ni biasalah arteri yang menuju ke otak tersumbat dan pecah. Okey, jadi ingat ya, bila kita sebut stroke ni dia mesti rujuk pada bahagian otak. Bukan tubuh badan tu, otak. Jadi otak kita tu berlakunya pecah pada arteri. Okey, maknanya kat sini akan berlakulah stroke. Okey, kemudian aneurisma. Okey, kamu dah tahu tadi, luka kesan berdarah dalam bahagian-bahagian yang tertentu akibat pembuluh darah arteri itu pecah. Okey, jadi dia boleh menyebabkan serangan jantung. Okey, dan akhir sekali yang kita takut ialah boleh menyebabkan maut. Okey, itu ialah kesan arteriosklerosis. Okey, langkah-langkah mengelakkan kolesterol secara berlebihan. Okey, yang pertama, mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Okey, sumber lemak tepu. Okey, respons kat cikgu sikit. Apa sumber lemak tepu tadi? Daripada mana sumber dia? Lemak tepu ni. Cepat. Semua respon dekat chat. Lain yang lain? Rafika dengan Syamil je respon. Lain-lain? Tiga, empat. Okey. Haiwan Dura. Okey, jadi betul lah. Okey, jadi semua orang jawab ni sumber haiwan. Ingat je, lemak tepu ialah daripada sumber haiwan. Okey, jadi semua kena ingat Okey, jadi kurangkan pengambilan lemak tepu dalam makanan. Okey, mengambil lemak tak tepu yang dapat menurunkan aras kolesterol dalam darah. Okey, apa sumber daripada lemak tak tepu? Daripada apa tu? Apa sumber dia? Okey, bagus. Okey, keadaan lemak tak tepu pada suhu bilik dalam bentuk apa? Pepejal atau cecair? Yusri, pepejal. Okey, cecair Yusri cecair. Kalau sumber daripada tumbuhan, dia mesti cecair. Okey. Okey, cecair ni kita panggil apa nama lain dia? Lemak ni. Lemak tak tepu ni. Apa nama lain dia? Yang selalu kita gunakan untuk masakan ni. Kita panggil apa? Okey, bagus. Minyak. Okey, minyak. Okey, jadi ingat okey, jangan tak tahu pula. Okey, kalau haiwan tu kebanyakannya bila keadaan dia pada suhu bilik dia banyak pepejal. Okey, tapi kalau tumbuhan ni kalau pada suhu bilik kebanyakannya adalah cecair. Jadi kebanyakan kita panggil dia sebagai minyak lah. Okey, jadi macam ni lah contoh dia. Ini adalah kita punya apa tadi? Apa akan berlaku kat sini? Apa agaknya punya yang lemak kolesterol yang baik apa dia? HDL ke LDL? Kolesterol yang baik apa? HDL ke LDL? Cuba amati animasi tu. Apa yang dimasuk dia kat sini? Okey. Kalau kita tengok kat sini, okey, ni sebenarnya cikgu ambil satu ni. Okey, ada dia katalah perubatan tradisional lah. Tradisional. Dia cakap kalau kita suka banyak makan bawang putih, okey, makanan yang berasaskan banyak bawang putih, okey, atau garlic ni, jadi dia akan buang LDL.
Jadi mana kat sini lah sebenarnya kalau ikutkan, kalau kat sini HDL ni akan kurangkan LDL, dia akan buang LDL. Jadi mana akhirnya pemendapan lemak ni akan dikurangkan. Okey, faham tak ni? Jadi kalau kita makan banyak LDL, jadi kita kena perlu juga ambil HDL. Jadi HDL ni tujuan dia apa? Dia ambil LDL tadi kemudian dikeluarkan daripada tubuh badan. Okey, faham? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Atira je seorang faham. Cikgu punya anak murid ada tolak 2, ada 11 je dalam online ni. Okey, bagus. Okey. Ada apa-apa soalan tanya PM cikgu pun tak apa, kemudian pun tak apa. Nanti cikgu akan tolong insya-Allah. Okey. Okey, jadi apa yang kita boleh katakan kat sini? Say yes to or say no to. Okey, jadi apa yang kita kena tengok ni? Siapa suka makan yang sini ni? Ni apa kita panggil ni? Yang cikgu gerakkan ni kita panggil apa ni? Cepat respon. Saya tak kenal nama dia ni. Cikgu gerakkan ni apa ni? Kita panggil apa ni? Apa nama makanan ni? Cepat respon kat chat. Apa nama makanan ni? Cupcake, okey. Muffin, okey. Okey, bagus. Okey, yang ni apa pula ni panggil ni? Ni semua dah jadi macam makanan roji ni kan. Ni makan apa ni? Apa kita panggil ni? Yang cikgu gerakkan ni. Apa ni? Okey, senang macam ni. Okey, semua respon yang apa jenis makanan yang LDL ni. Type dekat chat. Saya tak nak sebutkan nama saja, saya tak letak nama tu. Apa yang ada pada contoh-contoh makanan LDL? Low density lipoprotein. Burger lagi apa tu? Ni saya tahu ni, anak perempuan saya suka juga yang ni. Ni kita panggil apa ni? Rupanya santan kelapa kan, minyak kelapa, LDL. Ni apa ni? Nugget. Okey, bagus. Okey, susu. LDL. Okey, jadi kita tengok pula kalau HDL yang baik dia apa sebenarnya? Kalau dah terlampau banyak kita ambil sini, kita perlu ambil HDL. Okey, jadi HDL ni apa contoh dia? Coklat apa ni? Okey, dia sebenarnya bukan coklat yang biasa, yang coklat susu tu. Dia sebenarnya more to dark chocolate. Pernah dengar tak dark chocolate? Ni orang masakkan lah. Pahit. Ni bukan manis. Yang manis tu biasanya ada susu. Dark chocolate, tahu dark chocolate? Okey, dark chocolate. Tu yang baik. Okey. Ni ikan apa ni? Warna merah ni. Ni ikan salmon kan? Salmon. Okey. Yang ni apa ni? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, itu semua yang baik. Okey, ni telur. Okey, kemudian ni apa ni? Roti. Okey. Ini apa ni? Okey. Okey, yang ni bijirin. Okey, dan satu lagi minyak. Okey, jadi kena faham bila dia minta contoh. Okey, ingat bila kolesterol ni dia berlainan sedikit dengan contoh lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, dia akan jadi lebih kepada macam contoh dia campuran kedua-dua tu, ada lemak tepu dan ada lemak tak tepu. Okey, jadi HDL dengan LDL ni dia lain. Okey, jadi jangan samakan dia sama dengan lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, boleh ni. Okey. Okey, faham HDL dengan LDL sekarang? Okey, apa yang kita belajar ini tentang HDL, LDL, lepas tu apa tadi?
lemak tepung, lemak tak tepung, okey, keadaan lemak, okey, pepejal, lepas tu cecair. Tu semua soalan-soalan yang biasa keluar lah. Okey. Okey, kita ambil penilaian. Okey, okey. Salin soalan ni. Okey, yang ni apakah lemak? Okey, kemudian berikan satu contoh lemak dan sumbernya. Okey, kemudian soalan yang seterusnya, nyatakan dua persamaan dan dua perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Okey, yang kecil ni, nyatakan satu kesan pemakanan lemak secara berlebihan. Okey, kemudian berikan dua kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap badan manusia. Namakan dua masalah kesihatan yang ditimbulkan oleh pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan. Okey. Okey, siapa yang dah siap salin, tulis dah. Okey, siapa yang dah siap salin? Okey, boleh respon. Okey, saya nak semua orang respon lah. Nanti kalau cikgu bergantung pada yang lain ni. Okey, kita ada 12, tinggal 10 orang je lah dalam kelas. Makin lama makin kurang dah ni. Okey. Okey, jadi apa yang cikgu nak? Okey, samalah buat dalam buku essay 2, nanti naik sekolah. Okey, cikgu nak tengok buku tu telah kamu siap lah dengan soalan tu. Okey, jadi okey, terima kasih. Kita berhenti di sini untuk slot yang pertama. Okey, lepas ni ada kelas lain tak? Ada tak kelas lain yang nak masuk? Tak ada kan? Kalau ikutkan kelas cikgu sampai 12.30 kan? 10.30, 12.30. Okey, jadi cikgu nak minta tolong sikit. Okey, yang ada ni, okey, kamu berhenti rehat sekejap. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit. Okey, dalam pukul 11.50 kita sambung balik. Jadi callkan balik kawan-kawan kita yang tak masuk ni. Tidur sampai tengah hari, cikgu tak tahulah apa yang berlaku ni. Okey, boleh? Okey, rest sampai 11.50. Okey, lepas tu kita sambung balik. Okey, boleh Okey, line yang sama. Tak ada line yang baru. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, nanti kita jumpa balik pada pukul 11.50.